على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir alaika yasir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kerana sudi bersama-sama dengan Gemerul Iman dan kuliah Isya hari ini dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pembahasan Gemerul Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halakat ilmu, kita dikurniakan keberkatan, dikurniakan kerahmatan, dikurniakan kefahaman dan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب. Ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, sabit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh dengan ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada malam ini kita masih berada dalam 10 malam atau 10 hari yang terbaik. Semoga kita banyakkan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah alhamdulillah, sepatutnya kalau ikut hari ini masuk dalam bab yang ke-26 kan, iaitu daripada kitab pengajian
Begitulah rupanya kisah Nabi Adam, iaitu hakikat cerita itu adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dia bukan sekadar cerita sejarah. Al-Quran ni wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Dia bukan sekadar puisi ataupun bahan bacaan. Tapi in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Malah dia lebih daripada itu. Dia adalah peringatan dan pengajaran. Liyundhira man kana hayyan, yang perlu dibacakan kepada orang yang hidup. Ini surah Yasin. Tapi kita hakikatnya hari ini, kita banyak bacakan orang yang mati. Sebenarnya manfaat membacakan Quran ini lebih kepada orang yang hidup, kepada orang yang hidup. Tapi nanti bila saat mana kita mati, ramai yang bacakan kita Quran. Tapi saat mana kita hidup, kita jarang orang bacakan kita Al-Quran dan fahamkan kita. Dan moga-moga kita dapat hari ini ceritakan tentang kisah Nabi Allah Adam dan membawa peringatan. Dan baca pahala dah. Tapi peringatan itulah lebih utama. Antara makna, maksud dan tajuk baru 26 ni adalah antara senjata syaitan untuk menyesatkan pengikutnya. Kita kena tahu apa kelebihan syaitan. Apa kelebihan iblis. Dan kita kena tahu dulu apa kelebihan iblis dan apa kelemahan. Kita kena tahu taktikal. Macam hari ni kita nak main bola, kita kena tahu taktikal. Macam JDT lawan Kelantan. Contoh. Kita kena tahu kelemahan. Macam saya JDT, kena tahu kelebihan dan kelemahan lawan. Itu juga dengan orang Kelantan, nak memenangkan dengan JDT, dia kena tahu kelemahan dan juga kelebihan. Sebab tu nak tahu musuh ni, kalau kita ada musuh ataupun diri sendiri. Musuh kita ni sebenarnya diri kita sendiri kalau kita tak berjaya. Kalau kita negatif. Sebenarnya kita kena tahu first sekali kelebihan kita dan juga kelemahan. Jadi paling bahayalah musuh kita, malah kawan kita kena tahu kelebihan kelemahan, malah musuh kita tak tahu kelebihan kelemahan dia. Supaya kita bukan tahu kelemahan dia je, tapi kena tahu kelebihan dia juga. Supaya kita dapat sangkal apa kelebihan dia. Ya, kita boleh lari, dan kelemahan dia yang kita boleh dekat dengan dia untuk menjadikan dia lemah. Jadi wallahu alam, tu dia antara sedikitlah untuk kita mulakan. Cuma hari ini dan pada malam ini, iaitu malam yang kita dekat dengan Aidil Fitri, dengan Aidil Adha. Dan sebelum saya mulakan, ada sahabat kita bertanya yang lepas yang saya belum jawab lagi. Iaitu berkenaan dengan satu hadis dari Nabi SAW. Mungkin ke Amanira saya telefon saya tu. Iaitu berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW, la tadhhabu hadhihi al-ummatu hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Umat ini tidak akan pernah berjaya. Umat ini tidak akan pernah binasa. Umat Islam. Umatku ini tidak akan pernah binasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Iaitu hinggalah orang-orang yang terakhir. Umat kita ni selalu maintain sampailah akhir nanti. Orang yang terakhir daripada umat-umatku nanti, mereka akan selalu menghina dan juga memperlekeh umat-umat yang terdahulu. Jadi umat yang terdahulu ni adalah umat yang paling baik. Umat yang sebelum-sebelum kita ni sebenarnya lebih baik. Yang dekat dengan zaman Nabi ni sebenarnya lebih baik. Jadi umat-umat kita dahulu, Islam yang dulunya ini sebenarnya memang lebih baik berbanding akhir zaman nanti. Tapi datang satu akhir zaman nanti, manusia akan selalu menyalahkan umat yang terdahulu atas kehancuran mereka. Jadi umat ni tak akan hancur. Umat kita tak akan binasa. Umat kita tak akan rosak. Selagi mana mereka ni tidak selalu menyalahkan umat-umat yang terdahulu. Jadi mungkin ada kat sini tak yang bertanya? Mungkin ada. Kalau ada, sila komen ya. Okey, insyaAllah. Okey. Jadi, jawapan dari segi itu, kerana sebenarnya benda ni berasal daripada surah. Dia bukannya daripada Al-Azkar sebagaimana yang saya bagi tahu. Saya tarik balik. Sebenarnya bukan Al-Azkar, kan? Tetapi sebenarnya saya cari balik, saya terfikir balik. Rupa-rupanya dalam kitab ni. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Al-Azim Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala.
Boleh buka jilid yang ke-9 dalam surah Al-Hasyr. Iaitu ketika mana Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hasyr. Ayat ke-10 daripada surah Al-Hasyr, iaitu ketika mana orang-orang kaum-kaum yang dahulu ni, kaum-kaum yang pada ketika itu dia selalu rasa macam dia lagi baik daripada dulu. Dia lagi baik. Dia rasa mula orang-orang Ansar ni, dia rasa dia ni lebih hebat. Dia punya usaha berbanding dengan orang-orang yang mula masuk Islam. Orang masuk Islam ni kan tak nampak kemenangan dia. Tapi bila sekarang ni kan, zaman Rasulullah ni kan dah banyak perang menang. Dulu kan dihina, dibaling batu, tak dapat buat banyak. Macam Sayyidina Bilal kan, dihempal. Perang tak berani berperang sebab kalah, tak ramai penyokong, dakwah pun orang tak masuk. Tapi baru-baru ni, zaman-zaman zaman-zaman Nabi dah nak hampir berwafat, perang menang. Tak dapat tawan itu, dapat tawan ini. Jadi mereka rasakan mereka hebat. Mereka hebat. Jadi ketika mana merasa hebat, maka Allah pun turun dalam ayat Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, dan telah datang kepada kamu umat-umat selepas mereka. Maka katakanlah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Makna dia apa? Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga saudara-saudara kami yang sebelum ini beriman, yang sebelum kami, keturunan kami ataupun salasilah kami ataupun pendahulu kami yang dahulunya dah beriman, yang dah mati dah. Kita minta juga supaya mereka ini juga diampunkan dosa. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan sekali-kali jadikan hati-hati kami dengki dengan mereka. Ghillan, maksudnya dengki, menyampah. Walil ladzina amanu, kepada orang-orang yang pendahulu kita yang beriman kepada Allah. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya wahai Tuhan kami, Engkau lah yang Ra'uf dan juga Rahim, Maha penyantun lagi Maha penyayang. Okey, jadi bila ayat ini keluar, kita hari ini digalakkan supaya buat satu perkara, jangan kita meletakkan kerendahan pada umat-umat terdahulu kita yang beriman. Saya yang dulu belajar pakai kitab Johor, siapa Johor sini? Saya pakai kitab Matla'al Badrain. Matla'al Badrain wa Bahrul Bahrain. Jadi Matla'al Badrain ni sebenarnya kitab daripada Wan Ismail. Daripada orang Wan Ismail Ad-Daudi Al-Patani. Dia sebenarnya anak saudara kepada Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani. Siapa tak kenal Daud Patani kan? Jadi dia ni adalah anak saudara kepada dia. Dia buat kitab Matla'al Badrain. Yang sekarang ni kalau budak-budak muda baca, kitab tu tak ada perenggan. Tak ada gambar, tulisan dia, ya Allah, Fulan bin Fulan, kepada Fulan bin Fulan, dengannya itulah maka ianya, berlakulah kepadanya, telah itulah seperti mana yang sedia kala si Fulan itu berkata, jadi pening. Begitulah maksudnya. Jadi bila faham tu dulu, faham. Saya baca. Jadi sekarang baca balik tak faham. Budak-budak muda ataupun orang-orang hari ni, dia melihat bila ada satu benda yang kesalahannya, ada orang lama buat salah. Ini kita kitab lama ni. Yang mengajar ada orang benda-benda macam ini. Hati. Memang ada kesalahan dalam pembuatan kitab. Tapi cukuplah kita ni tahqiqkan balik. Kita benarkan balik mana yang tersilap. Tanpa kita memperlekehkan kitab-kitab yang lama. Kita hari ini belajar cara buat buku. Cara buat buku kita belajar. Kemas bukunya. Macam rumah saya selalu buat buku. Dia pun dia punya bahagian dia pun dulu pun masa dia buat PhD, tesis dia pun memang bertesis lah. Buat buku itu, buat buku ini, belajar. Ada perenggan itu, perenggan ini bila viva kena tentangkan pada beberapa doktor. Jadi bila buat buku, penulisan, belajar. Tapi kehebatan orang dulu walaupun kitab dia tidak berbaris, kitab dia tidak ada perenggan. Tapi bagaimana disebut barakah. Semua orang belajar kitab tu.
Semua orang pandai Quran, pandai baca Quran, pandai ngaji, pandai solat, pandai puasa. Semua daripada kitab Mata Al-Batin, orang Johor ni. Hari ni kitab kita hebat, buku tebal, warna-warni, kulit cantik, harga ya Allah bagus. Tapi orang tak baca pula. Orang tak baca, duduk kat almari. Beli pun duduk kat almari IKEA. Jadi wallahualam. Jadi sama Anissa Ramdan. Guna kitab tu masa sekolah agama. Tapi kita kalau ada benda yang macam kita rasa dulu tak kena, ini hikmah tak benda kelakar, kita tahu kan. Sebenarnya tak elok. Kita tak elok kita menertawakan amalan apa orang-orang dahulu. Yang dulu mereka ni beramal dengan itulah yang kitab dia ada. Kitab kuning yang dia ada. Dulu tak akses macam hari ni, ada pustaka Azhar, ada badan, ada kedai-kedai ada komputer mata fair, ada pesta buku. Dulu nak dapat buku susah. Ada buku satu tu lah dibaca, terhad zaman itu. Nak membaca kitab ni terhad. Dapat guru belajar Quran tu dah kira okey. Apatah lagi nak mengenal hadis sahih, hadis dhaif. Dapat baca buku, dapat membaca, tu pun dah kira ilmu yang hebat. Dapat baca, pandai baca. Siapa yang pandai baca di kalangan orang kampung tu, dia hebat. Jadi bagaimana mereka, tok-tok guru kita yang belajar daripada Mesir, belajar daripada Saudi waktu itu, dia mengenali umatnya dalam keadaan jahil, yang mana polis pakai songkok tapi seluar pendek. Begitulah, sama zaman-zaman yang guru agama sendiri pakai tudung nampak rambut. Mereka tahu itu haram, tapi mereka ni berjinak dengan hikmah, berdakwah dengan hikmah. Mereka letakkan penulisan kitab sesuai pada zaman itu. Iaitu dia tak letak nama-nama hadis ni. Hadis sahih, hadis Bukhari, Muslim. Sebab orang-orang kampung ketika itu, mereka tak pandai baca. Mereka hanya perlu tahu guru kata apa A, maka buat A. Guru kata B, maka buat B. Tapi hari ini kupasan ilmu dah makin meluas. Malah kita kata bahawa, inilah orang dulu. Tak pernah ajar kita bab hadis sahih. Tak. Berusahanya orang dulu, pada tahun 40-an, 30-an, bapak saya hidup tahun 30-an. Dia lahir. Jadi bagaimana usaha Islamisasi dulu hari ini, kekal hari ini kita beragama Islam sampai hari ini. Hari ini Islam berkembang di Malaysia. Kerana apa? Cara hikmahnya orang dulu. Orang-orang Melayu, tok-tok guru dulu membela Islam dalam keadaan kitab dia yang sesuai pada zaman itu. Pada hari ini, ramai orang doktor, PhD dalam pendidikan Islam yang menghafaz hadis, Al-Quran yang begitu banyak. Tapi hari ini bila kita pandai, saya ada sekali ada seorang cakap, kita ni kalau nak belajar Al-Quran, kena ada sanad. Belajar dengan guru yang mursyid. Lepas tu nak tanya dengan orang ni kalau dia ustaz ke tak, saya cakap Arab dengan dia. Aku ustaz tapi tak pernah cakap Arab. Kadang-kadang benda ni betul. Tapi ada kalanya jangan bercakap depan orang-orang lama. Ustaz-ustazah lama ni dia tak pandai cakap Arab. Al-Quran mereka mengajar kita ngaji dulu tak ada sanad. Tapi kena ingat, jangan cakap lebih-lebih pada dia orang sebab begitulah saat hari ni orang-orang dulu memang tidak ada sanad. Kita ni belajar Quran sampai hari ni ada sanad. Saya pun ada sanad. 30 juzuk Al-Quran daripada Syekh Hasan Arjab, daripada Shubra Mesir dulu. Tapi walau bagaimanapun dia cakap dengan orang tua, cakap orang lama, jangan cakap benda ni. Sebab mereka ni tak ada sanad. Tapi kena hormat mereka, ilmu mereka pada hari ini barakah sampai ke saya. Belajar walaupun ya Allah, guru dulu masa saya imam, saya kat budak kecil imam dekat masjid Rengit, masjid Bagan. Imam tu jauh. Ya Allah kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ingat lagi suara dia. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya ingat lagi imam. Dia dah meninggal. Imam tu sebelum bapak saya jadi Bilal, imam. Lalu tu bapak saya jadi imam. Tapi saya ingat lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya masih ingat Imam Jawas nama dia. Tapi hebat. Dia hebat. Dia hebat. Waktu tu kadang-kadang imam-imam kampung dia lepas mayang je isap rokok. Dulu, zaman sebelum kita. Yang rokok tak difatwakan haram lagi. Gila kat kampung. Tapi mereka lah yang akhirnya, walaupun kita nampak mereka serba kekurangan pada hari ini, dengan guru agama pun dia imam pakai serban tapi bini tudung nampak rambut. Anak-anak rambut kerinting. Ini pada zaman itu. Dan Islamisasi tidak berapa baik.
Berbuat baik. Tapi kita diajar untuk selalu mendoakan mereka, bukan menyalahkan mereka. Kita hari ini pernah berlaku, hari ini kita hebat. Saya memang orang yang selalu tahnekkan orang. Selalu cukurkan rambut. Memang saya selalu, memang seminggu 2-3 kali saya akan cukurkan rambut anak baby. Saya pencukur rambut tahnik, saya akan buat cukur dan sebagainya, timbang terus. Tapi sekali pun mulut saya tak terucap untuk menyalahkan cara orang dulu. Walaupun orang dulu ni cara dia, kita tak boleh terima. Adanya kunyit, ada kunyit lah, ada bawang, saya pernah pergi tu, dia bawa tepung, tahu tepung tu dicairkan, dia buat. Kemudian dia ada macam beras bakar ke apa, saya ingat. Tapi nanti anak tu nanti dia ambilkan kelapa. Saya buat kakek hormat dia. Lepas tu kelapa ni buat apa? Dia kata potonglah dia start, nanti masukkan jambun. Dan masukkan sikit, masukkan dalam air kelapa ni. Nanti kita selawat pusing. Sallallahu astagfirullahaladzim. Nanti saya. Tapi cukuplah. Saya kata itu cara lama lah. Pada Islam, tapi Islam mengajar kita supaya buat begini. Jadi buatlah. Tanpa menyalahkan orang dulu. Malah orang dulu yang telah buat apa? Orang dulu macam mana? Salah lah. Ya Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa mak bapak kita yang dulu. Itu je cukup. Tak payah kita panjang-panjangkan lagi. Sebab kita pun ada kesilapan kita. Mak bapak kita pun dulu ada kesilapan dia. Jadi kita punya kerja apa? Sebagai orang beriman, kita selalu doa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga kami punya selusur dari keturunan kita dulu yang pernah beriman juga, yang membawakan kami iman pada hari ini, mereka lah yang mewarisi iman kita ni, mewarisi iman daripada mereka. Kalau bapa saya dulu adalah Lee Kuan Yew, bapa saya dulu adalah Lee Kuan Yew, bapa saya dulu adalah Ling Kit Siang, tentu nama saya hari ini Lee Kuan Yew. Contoh. Tapi hari ini bapa saya Muhammad Anwar bin Qasim, comel nama. Dan saya nama, dan mak saya Siti Fatimah binti Abu Bakar. Orang Melaka. Orang Melaka, orang Melimau, mak saya. Atuk semua orang Melimau. Jadi duduk Melimau kan. Atuk saudara saya semua Melimau. Cina. Memang atuk saudara saya semua muka Cina habis. Sebab atuk bapak di atas lagi, dia sebenarnya orang Cina, bukit Cina daripada negara Cina datang sini. 5 adik-beradik. Dan berkahwin dengan orang Melaka. Tapi 5 orang beradik itu bukan Islam. Akhir seorang masuk Islam sebab atas dasar kahwin. Tapi mereka mewarisi kahwin dengan orang Islam, dan akhirnya mereka ni, mak saya ni merantau jauh. Sampai ke mak atuk saya lah. Yang atuk saya ni betul-betul dia merantau ke Johor. Dapat duduk di kawasan Sungai Dulang, Batu Pahat. Dan sampai Sungai Dulang tu, mak saya lah, lahirlah mak saya. Dan bertemu dengan seorang jejaka handsome daripada Jawa. Bapak saya lah. Dan dapatlah saya. Lempah mi. Lempah mi. Alhamdulillah, itu jawapan saya lah pada hari ini. Dalam tafsir tu, nanti saya mesej balik apa dia punya hadis tersebut. InsyaAllah. La tadhabu hadihil ummah hatta yala'ana akhiruha awwalaha. Umat tidak akan pernah binasa, umat kita tak akan pernah binasa. Selagi mana orang-orang yang terakhir daripada kita ini, akhir-akhir zaman ni, selalu menyalahkan umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kita terselamat daripada selalu dah cerita ni orang dulu lah ni orang dulu. Tak payahlah. Cukup-cukup lah. Kita menceritakan kelemahan orang-orang dulu. Tapi kita kena bersyukur dulu. Orang-orang dulu lah yang mengekalkan iman mereka. Hinggalah pada hari ini kita kekal Islam. Berbanding dengan Saudi hari ini, saya rasa orang Arab, mereka punya cara pendakwahan mereka, saya boleh katakan teruk di Saudi. Semakin lama Islamisasi mereka semakin teruk. Di Mesir sama. Tapi di Malaysia memang asalnya teruk. Tapi Islamisasi di Malaysia semakin berkembang. Hari ini makin lama makin teruk saya tengok orang Arab. Dengan pakaian dia, dengan dia punya adat budaya dia. Ya, mereka macam mana Islam ni? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah. Alhamdulillah. Orang sekarang Malaysia dah penuh dengan artis-artis semakin bertudung, tapi orang Arab malah semakin arti-arti mereka semakin tidak bertudung. Siapa pernah pergi Mekah? Sekarang ni channel di Mekah dah boleh buka lah. Dulu channel Mekah cuma buka Quran dengan hadis je. Tapi hari ni channel di hotel-hotel Mekah dah buka televisyen di Mekah. Seluruh artis-artis dia dah ada. Selagi mana saya duduk di sana beberapa hari dan beberapa minggu, saya buka channel-channel dia, saya nak tengok channel-channel filem dia. Channel drama dia, drama Arab semua. Drama Saudi. Tapi boleh saya katakan pemberita
drama, filem, nyanyian dia. Boleh katakan 99.8% tidak menutup aurat. Tak pakai tudung. Unik tak? Ni Saudi tau. Jadi dahsyat. Artis kita, ya Allah, hebat. Membaca berita, pakai tudung. Sekarang ni, dulu tidak. Sebab tu saya kata Islamisasi di Malaysia semakin baik. Semakin baik. Allahu a'lam. Jadi insya-Allah seterusnya kita nak sedikit cerita, tidak cerita betul kitab ni. Saya sedikit cerita tentang korban lah, sedikit. Itu tanda akhir zaman ya Ustaz, akan lahir berkembangnya dunia Islam di Nusantara Melayu. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Islam berkembang di negara kita di Malaysia dan Islam akan semakin baik. Kan? Tidak akan binasa Islam di Malaysia ni. Selagi mana akhir-akhir manusia di akhir-akhir zaman ini tidak selalu menyalahkan umat-umat yang terdahulu. Salahkanlah diri sendiri dalam satu masa. Janganlah salahkan orang. Saya dengan Ustaz untungnya tengok-tengok budak-budak ni masuk tahfiz. Makcik dulu, mak ayah tak pernah masukkan, tak pernah ajar kat cik tu. Tak ada kena-mengena pun. Orang dulu tak hantar kita mengajar ngaji, untunglah dapat mengajar agama. Dulu makcik, mak bapak tak hantar agama. Tak ada benda pun. Jangan kita kecewa dengan mak bapak kita tak pernah hantar kita hafiz Quran. Tengok anak-anak orang lain hafiz Quran. Sedangkan kita dulu waktu sekolah agama, kita hafal. Antaranya surah apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi akram akhir. Fasjud waqtarib. Itu pun hari ini yang kita hafal sikit tu pun, itu pun lupa. Yang kita dah hafal sikit tu pun lupa. Juzuk ammah. Daripada Wadduha sampai An-Nas dulu kita hafal. Ada di antara kita. Hari ini lam yakuni lupa. Al-Qari'ah lupa. Surah Waqi'ah yang kita dulu pernah hafal lupa. Jangan kita mendabik dada menyalahkan orang dulu tak hantar kita hafiz Quran. Untungnya orang tu hafiz Quran. Kita ni yang surah Al-Qari'ah yang kita dulu pernah hafal pun lupa ni. Mujurlah atuk kita tak, abang mak kita dulu tak hantar kita hafiz. Kalau tak semua kita lupa. Baiklah kita bersyukur dengan Allah, kita pandai baca Quran dan surah yang kita dah hafaz, maka jagalah. Itu lebih baik. Lebih baik. Dan ada masa ni, hafal lah. Surah Al-Mulk. Masuk kelas surah Al-Mulk, hafal. Al-Mulk sikit-sikit. Dan surah Al-Waqi'ah, hafal. Surah Al-Waqi'ah. Masuk lebih-lebih pula hafal surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Masuk lagi 11 hingga 20. Sikit-sikit apa yang boleh kita buat. Dengan tidak menyalahkan umat-umat yang terdahulu sebelum kita. Atas dasar lemahnya kita hari ini, kita kata bahawa sebabnya dulu kerana mak bapak kita. Tak. Wallahualam. Jadi insya-Allah alhamdulillah syukur pada Allah dengan nikmat. Kak Zuwaya Mak Zahgi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Suranai Zulina, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Zainab Long, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz sihat. Saya hari ni daripada petang tadi melepek kat rumah, melepek kat rumah. Ini pun baru sebenarnya bangun jam, rumah saya kejut tadi. Saya solat dan kemudian saya makan Panadol. Saya makan Panadol. Itu pun sebab tu rumah saya buatkan air limau suam. Sebab nak makan Panadol, tak boleh minum. Dia kata kalau nak makan Panadol, tak boleh minum kafein. Allah, macam-macam. Bismillah. Saya jarang betul makan Panadol, jarang. Sebulan payah sekali, 2 bulan payah sekali. Okey, jadi hari ni tombang juga akhirnya dapat makan, tapi makan lega balik. Dapat lega balik, berpeluh badan. Tapi dapat jumpa dengan bonda-bonda, akak-akak semua. Jadi bila semangat balik. Saya nak buka kitab balik, nak tarik balik yang Kak Amanillah cari tadi kan. Dia seronok balik. Dia benda ni, manusia ni bila dia buat benda seronok, dia jadi semangat balik. Semangat balik. Jadi wallahualam, jadi doa-doakanlah. Semoga diberikan kesihatan pada kita ini untuk kita selalu dapat beramal soleh. Kita jangan sempatkan masa kita banyak cari salah orang, carilah salah diri sendiri. Dan jadi insya-Allah kita sendirilah. Zainab, amin. Rafiah Yaqub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Rosmah Yusuf, Rosmah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makjah Alijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patut saya tengok dalam kitab azkar tak ada. Aduh. Minta maaf lah. Tak ada. Jadi betul Ustaz ngaji jauh. Sebab tu dulu dia waktu dia ngaji,
Waktu pergi semayang tu dia tak keluarkan Jawa dia. Tapi hari ni best. Walaupun Jawa, kan, cakap Jawa. Tapi bila ngaji, tak bunyi Jawa. Tu ada kelebihan orang Melayu ni. Orang Melayu ni ada kelebihan. Tak banding dengan orang Cina, dengan orang Turki. Orang Melayu ni hebat. Dia cakap Melayu, Melayu sungguh. Kelantan ni Kelantan sungguh. Johor, Johor sungguh. Jawa, Jawa sungguh. Tapi bila ngaji je, dia kalau cakap Jawa, ya Allah, dia kat orang Jawa dia tu. Dia kata, ya Allah, ya Allah bagilah aku rezeki akih-akih, ya Allah. Dia punya doa dia. Kalau dia orang Jawa ni gitulah. Tapi bila dia ngaji je, dia berubah. Tu hebat. Orang Melayu memang hebat. Orang Arab pun pernah puji Syekh saya di Mesir tu. Orang Melayu ni hebat. Dia punya lahjah mulut dia tu hebat. Bila dia ngaji tu, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia boleh tengok kenapa orang Melayu ni boleh mengaji, dia boleh tukar dia punya suara dia jadi macam Arab. Sebab tu dia boleh jadi qari, juara qari dunia ni, antarabangsa. Sebab lahjah mulut dia tu, dia boleh tukar slang dia. Waktu orang Melayu ni, bila cakap dengan orang Cina, dia cakap macam Cina. Bila cakap dengan orang India, dia cakap jadi macam orang India. Itulah orang Melayu. Dia boleh ubah bahasa dia. Okey, jadi insya-Allah. Okey. Kak, betul Ustaz. Okey, guna kitab sekolah agama betul, Mata Al-Badrin. Mak saya dulu memang guru agama. Guru besar sekolah agama, Rengit. Jadi bapak saya guru besar Seri Merlung. Merlung. Lama. Jadi gitulah. Sekolah agama. Guru besar sekolah agama. Sini bagi sekolah petang. Okey, jadinya zaman berbeza tapi maksud kehidupan tetap sama. Mengajak manusia mengenal Allah dan Rasulullah. Cuma zaman berbeza. Itu je. Cara pendekatan berbeza. Tak sama. Kita kalau agaknya kita hidup pada zaman itu pun, zaman 30-an, kita lagi bodoh daripada tok guru kita dulu. Mak kita dulu. Sebab tak ada tu. Tak ada buku depan kita. Hari ni banyak Google Meet. Itu pun bodoh juga kita ni. Termasuk saya lah. Kita hari ni pun jahil juga, bodoh. Tak boleh faham. Itu ilmu mana-macam daripada internet. Ini pun bodoh juga. Kita ni. Itu pun banyak tak tahu. Agak kita duduk zaman tu dulu yang kita hina tu, kita lagi bodoh daripada mereka. Lagi bodoh daripada mereka. Jadi, kita patut kena doa dan bersyukur. Kerana mereka kekalkan iman dia. Sehingga hari ini kita masih lagi nama Fahmi. Bukan Lim Fahmi. Allahuakbar. Ada pula nama Lim Fahmi sini. Okey. Rokok daun gulung. Okey. Itu imam-imam dulu lepas majlis semayang dia. Syok rokok kat tepi. Itu biasa. Imam Bilal. Lebih kurang tu je. Tapi kita tak salahkan sebab dulu pun tak ada wartakan. Haram rokok kan. Jadi Alhamdulillah syukur jazilan pencerahan yang saya minta dan saya cari. Okey. Okey. Assalamualaikum. Rafi Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz korban tu apa? Okey Okey, insya-Allah. Dulu tak ada gadget pun tapi berjaya je. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik untuk Ustaz. Jazilan untuk saya minta jadi. Okey, insya-Allah. Amin. Semua dah tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Amin. Rezeki yang akih-akih Ustaz. Okey. Jadi syukur alhamdulillah. Okey, Ustaz, Cikgu Fatimah mengajar saya. Ada anak murid. Cikgu Fatimah mengajar saya dulu. Nama cikgu mak saya dulu orang panggil Cikgu Mahnom. Cikgu Mahnom. Nama dia Cikgu Fatimah. Nama Fatimah tapi orang panggil dia kan Cikgu Mahnom. Okey, insya-Allah. Sebab adik mak saya, Cikgu Ramlah tu, orang panggil dia Cikgu Fatimah. Nanti pelik tak? Cikgu Fatimah pada nama ni Ramlah. Orang dulu ni pelik-pelik kan. Dia boleh tukar-tukar nama kan. Okey, insya-Allah. Allahu a'lam. Okey, insya-Allah terus kepada bab korban tu apa jawapan tadi? Ditanya dengan tadi kan. Korban tu apa? Apa itu korban? Korban sebenarnya adalah berasal dari perkataan qaraba. Saya ambil Korban itu berasal dari perkataan qaraba, iaitu dekat. Iaitu dekat. Okey. Maksud di sini adalah korban itu bermakna dari segi maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Korban. Ta'rif dia adalah berkorban ialah haiwan yang disembelih, yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau atau kambing, kerana menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dalam tempoh tertentu yang akan diterangkan. Boleh faham tak? Yang akan mengikut syariat. Jadi korban dalam bahasa kita dekat. Tapi istilah dia ialah berkorban adalah menyembelih
haiwan disembelih pada satu raya dan hinggalah 3 tasyrik, lembu, kerbau atau kambing, unta, kerana ingin menghampirkan diri kepada Allah dalam tempoh tertentu dan juga waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, boleh faham Itu makna korban. Jadi korban ni sebenarnya ingin menjadikan diri kita ni lebih baik. Jadikan kita lebih baik. Sebagaimana dalam Al-Quran, dia menyebut tentang tentang bagaimanakah kita ni Allah tak nak kita punya putera panggil Allah apa boleh tak fikir. Okey, la yanallahu luhumuha, dan sekali-kali Allah tak nak daging, wala dima'uha, darah, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah nak, tetapi yang Allah nak itu cuma taqwa dari kalangan kamu. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan demikianlah kami mudahkan binatang korban itu bagi kamu supaya kamu bertakbir atas petunjuk yang diberikan kepada kamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ni waktu kita bertakbirlah, tanda gembira kita dapat buat korban. Jadi korban ini kita kena lakukan. Sunnah yang muakkadah pada setahun sekali. Bukannya seumur hidup sekali. Yang kata seumur hidup sekali itu mungkin tersilap kata kot. Dia silap dengar, bukan silap kata. Mungkin yang pertama kali, yang seumur hidup sekali itu khatan. Bukan korban. Bukan korban. Anak lelaki kan. Dia khatan. Khatan ni memang seumur hidup sekali. Mana ada orang buat khatan setahun sekali kan. Jadi yang korban ini dilakukan setahun sekali. Sekali yang menunjukkan bahawa bagaimana nak dekatkan diri pada Allah. Sebab itu sesiapa yang membuat korban, dia tidak disunnahkan buat korban untuk orang yang telah mati. Orang yang telah mati itu dia buatkan korban untuk dia, maka tak ada memberi manfaat. Maka sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i letakkan bahawa tidak sah korbannya sekiranya dilakukan kepada orang yang dah mati. Okey, boleh faham. Jadinya, tapi boleh kata jumhur dalam pandangan ulama mengatakan bahawa dia tidak katakan tidak sah, tapi yang sebaiknya mengatakan bahawa tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan ni maksudnya tidak disunnahkan begitu. Jadi ulama-ulama tak dapat nak letakkan dapat tak sebenarnya, sah ke tidak, wallahu a'lam. Dia tanya sah ke tidak, wallahu a'lam, sebab tidak disyariatkan begitu. Sebab apa? Orang yang mati, bila makna korban ini, maknanya adalah untuk nak tunjukkan dia ni rela berkorban. Habis kalau dia buatkan untuk orang, kalau tak dah lama dah Abdul Rahman bin Auf buatkan korban untuk Ibnu Abbas yang miskin ketika itu, tapi tak, Ibnu Abbas tetap tak buat korban. Yang buat korban tetap juga orang-orang kaya. Kenapa tu tak buatkan untuk orang? Buatkanlah untuk, saya nak buatkan korban untuk dia lah. Sebab itu Nabi SAW berkorban, Nabi sembelih kambing. Dan Nabi sembelih kambing ni untuk keluarga dia. Maksudnya untuk isteri-isteri dia. Dan malah untuk isterinya dan untuk anak-anaknya Fatimah, bawah tanggungannya. Tapi hari ini, kita lakukan korban, kita letakkan nama anak kita tapi pakai duit kita. Ini satu benda yang, kesilapan yang hari ini dia mutakhir. Pada hari ini yang kita lakukan. Duit kita buatkan untuk anak. Sebenarnya anak kita yang bawah tanggungan kita, perlu kita seorang cukup buat. Ataupun suami kita buat. Cukup. Sebenarnya dia telah merasakan sebagai seluruh keluarganya telah terlepas. Dia buat untuk keluarga dia. Jadinya kalau si suami buat, tapi janganlah kalau contohnya dia buat lembu seekor. Kalau dia mampu buat lembu seekor. Jadi dia ada duit, Ustaz saya nak sembelih lembu. Tak payah letakkan nama anak-anak kita, melainkan kalau kita memang duit anak kita. Contoh anak kita yang dah bekerja ni, kita wajibkan bagi mereka keluarkan duit mereka untuk lembu itu. Macam contohnya lembu kita bayar 800 kan. Anak kita yang kat KL tu, kita suruh dia minta 800 juga. Jadi kalau kita buatkan untuk dia dah bekerja dah. Kalau yang tak bekerja tak apa. Dia dah bekerja dah.
tapi kita masih lagi buatkan untuk dia, sebenarnya manfaat tu, korban tu jadi pada diri kita juga. Seperti seolah-olah kita yang berkorban sebenarnya, bukan anak kita. Anak kita dapat apa-apa pun. Walaupun atas nama dia, kita korbankan. Sebab, kita tahu konsep korban itu kepada orang yang keluarkan duit. Bukan diletakkan penama dia. Berbeza dengan akikah. Akikah tak sama. Akikah ni kita sebagai bapa ataupun sebagai orang yang boleh buatkan atas nama dia. Tapi berbeza dengan korban. Kita digalakkan untuk buat sendiri. Jadi kalau ada anak yang kita nak masukkan dia korban, suruh dia buat. Kalau dia tak boleh buat, kita buatlah pada tahun ni. Pada tahun ni mungkin tak boleh buat, kita collect pada anak kita ni RM60 sebulan. RM60 sebulan. Kita collect semua anak-anak kita 7 orang. Contoh saya. Saya tak tahulah bila yang buat masa ni 6. Target memang 8. Betul lah 8. Anak-anak saya ni kena kumpul. Saya berangan tu. Masih kumpul. RM60 sebulan. Semua bapak dia kena kumpul. Mak lah buat kan. Okay, buat RM60. Ni duit korban masuk. Cukup RM60 10 bulan. Cukup RM600. Yang 12 bulan. Cukuplah. 720. Jadi, daripada duit ini nanti kita ambil okey. Semua masing-masing bulan tahun ni kita kena. Jom kita pergi tengok lembu. Tengok lembu. Kita tengok cukup lah. Oh, dapat seekor lembu. Nama sekian, 720. Okey. Contohlah lembu mahal. Lembu 800. Cuma tuan-tuan. Satu bagian 800. Cakap dengan anak-anak. Long, kurang RM80. Okey, tepat RM80. Tak ada masalah lah. Tapi duit dia. Nama dia tapi duit dia. Tapi kita jadikan wajib bagi mereka. Biasakan bagi mereka dengar nama korban. Sebagai sunnah yang dibuat setiap tahun. Jadi, moga itulah cara dia. Bukan caranya kita ada duit, kita belanja anak kita, letak nama dia. Bukan. Tidak ada memberi manfaat pun kepada mereka. Kerana yang dapat tu bukan. Tapi kalau di dalam tanggungan kita tak pun. Contohnya anak-anak kita, macam anak-anak saya kecil-kecil ni, saya buat atas nama saya cukup. Nama saya buat sembelih kambing. Dan saya buat, maka saya buatkan untuk satu family saya. InsyaAllah itu matlamat korban yang sebenar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah sedikit lagi tentang korban ini yang saya nak sebut. Yang paling penting sekali, korban adalah sunat muakkadah dan juga pembahagian korban. Siapa yang buat korban? Moga-moga kita dapat ni lah. Kita dapat ilmu sedikit, iaitu pembahagian korban. Pembahagian korban, dia ada pembahagian korban ni, dia ada 4 peringkat. Dia ada 4 peringkat. Kena ingat kita kena tulis sikit. Kitab yang saya baca adalah ini. Mungkin tak boleh tahu. Saya sedang baca kitab ni. Sabilul Muhtadin. Ini kitab popular, Fiqh Syafi'i. Fiqh Syafi'i. Sabilul Muhtadin dan kitab ni. Depan saya, mungkin kita belajar ni, ilmu ni kena ada tahu mana kitab sumber. Kitab ni. Iaitu Fiqh Islam wa Adillatuhu daripada karangan Profesor Dr. Wahbah Zali dalam bab korban. Saya banyak kitab, saya tak mampu pandai. Jadi belajar ilmu dalam kitab. Ilmu semua dalam kitab. Bukan dalam otak. Kita maksudnya ulama-ulama ni ilmu dalam otak. Sebab saya ni bukanlah ulama. Jadi ilmu saya dalam kitab saja. Bila Kak Mani dah tanya je, saya lupa dah. Kat mana pula aku cari. Okey, begitulah. Okey. Bila ilmu, dia ada 4 cara pembahagian. Jadi siapa sini yang, saya semua suggestkan lah, siapa yang di sini yang dia nak buat korban dan dia rasa dia nak buat sendiri. Dia tak nak pergi masjid. Nak masjid mungkin bagi dia 2 kilo. Kenapa tak dibuat dia kat kandang? Buatlah kat kandang. Senang, kat Johor ni banyak. Jalan kawasan Selong tu. Kan? Kawasan dekat Taib Anda ada. Kawasan Benut ada. Kandang-kandang. Pergi kandang. Kawasan Rengit lagi banyak kandang. Pergi kandang. Dah sampai ke kandang, sembelih sana. Kalau kita nak sembelih. Kalau kita nak sembelih, dia sembelihkan. Pembahagian tu senang. Dia lapah. Dibuat, nanti dibagikan kulit-kulit, kita suruh tanam, semua siap. Kita ambil semua bahagian kita. Kan lagi senang kalau kita nak buat. Suruh, lepas tu upah lah. 300, biasa 300, 200 hingga 300 lah sekarang ni. Untuk upah dia siapkan semua. Tambah lagi 50 untuk bungkuskan. Dia orang bungkuskan. Siap. Dengan bungkus, katakan ada 90 kilo, dia akan buat setengah kilo, dapatlah 180.
Ustaz, saya tengok ada 3 lembu je. Apa tu maksudnya? Maksudnya apa tu? Tak faham. Zikri tu, ni. Maksudnya Ustaz, saya tengok ada 3 lembu. Maksudnya apa tu? Saya tak faham. Maksud melihat 3 lembu tu apa? Okey. Jadinya, bila tengok apa, kita tengok ke dalam keadaan lembu kita ni, kita buat, contohlah, kita ada daging yang banyak. 90 kilo lah cantik. Sebab kita nak bagikan, ambillah lembu besar. Lembu besar. 120 kilo. Kalau 190 apa? Kalau 90 kilo. 90 kilo. Standard lah kita ambil 100 kilo, 110 kilo. Ambil 110 Ini standard lembu lah. 110 bahagi dengan 7. Seorang dapat lebih kurang 15 kilo ataupun 16 kilo. Gitulah Okey. Ataupun senangnya 140 kilo lah lembu besar. Lembu besar. Ataupun lembu kecil 70 kilo. Gitulah. 140 kilo lah. Jadi seorang 20 kilo. Gitulah kalau bagi 7. Okey, macam mana pembahagian dia? Pertama sekali, kita nak tanya pembahagian dia. Pertama sekali. Pertama yang tahu ada 4 pembahagian. Tapi kita tahu proses pembahagian satu je. Iaitu 1/3, 1/3, 1/3 itu, dia bukanlah bermaksud 1/3 tu 140 bagi 7. Bagi 3 tu maksudnya, kalau kita dapat 140, kan? 140 kilo bahagi 3. Kita kena bagi 47 kilo seorang. 47 pembagian 47. Ataupun kambing. Kita dapat seekor 24 kilo. Kan? Jadi kita punya kambing tu, kita pun bagi 3. Bukanlah bagi 3 tu maksudnya 8 kilo, 8 kilo, 8 kilo. Siapa yang pernah fikir macam tu? Maksudnya saya tengok ada 3 ekor lembu saja. Apa tu? Saya tak faham. Maksudnya kenapa tengok ada lembu kat mana? Lembu kat mana yang 3 ekor tu? Lembu saya ke? Lembu kampung ke? Dekat kandang ke mana? Dekat kandang ke? Saya tak tahu. Okey, insyaAllah. Okey. Sebab depan saya kandang beratus ekor lembu. Dalam kandang kot agaknya lah. Okey. Memang dekat kandang yang kalau kita datang bulan lepas, memang kambing, lembu tak ada. Dia orang bukannya beli waktu ni, tak. Dia orang lagi sebulan baru sampai lembu. Nanti lagi berapa hari dia akan sampai lagi. Dia bukan sampai jam tu juga, tak. Mereka ni ambil dari tempat lain. Dan dibela dalam seminggu, gemukkan, baru bagi kita. Itu memang sekadar lembu begitu. Mereka takkan bela sebanyak-banyaknya. Okey, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Allah SWT sebut dalam surah Al-Hajj, maka kalau kamu berkorban, maka makanlah daripadanya dan hadiahkanlah kepada orang yang tidak meminta dan berikanlah kepada orang yang meminta ataupun orang miskin. Jadi 3 bahagian. Okey, siapa kat sini yang pernah merasakan 3 bahagian tu? Maksudnya kalau kambing disembelih, 3 bahagian tu maksud dalam kambing tu ada 24 kilo, 24 kilo dagingnya. Maka dia buat bahagian 8 kilo, 8 kilo, 8 kilo. Siapa yang pernah buat macam ni? Sebenarnya bukan begitu. Yang dimaksudkan 1/3 bahagian itu, kalau dia nak makan pun, dia nak bagi fakir miskin 1 kilo. Dia nak bagi hadiah 1 kilo. Lepas tu, lagi pada 22 kilo tu dia ambil, dia makan. Dia bawa, dia masuk Xbox, dia makan. Sampailah tup seminggu, dengar-dengar KPJ. Hospital. Tak ada masalah. Dia bukannya mesti bagi 3 tu, dibahagikan 3 sungguh-sungguh. 24 jadi 8. Kan? Kita kadang-kadang fikir begitu. Sebab tu pihak-pihak masjid kadang-kadang, saya lalu di impian mas, saya jadi penasihat korban. Jadi bila nasihat tu senang akhirnya. Pembahagian dia tidak tetap. Dia tak boleh buat 8 kilo, 8. Tak. Atas inisiatif lah. Macam esok, Ahad ni saya jadi penasihat di korban di satu perbadanan kerajaan iaitu JKR Electric. Jadi saya kata dengan dia, kita lembu tu ada 3 ekor je. Jadi kita bahagikan 3 tu, bukanlah mesti bagi 1/3 tepat.
1/3 tepat. Contohlah ada 300 kilo. Satu lembu 100, maka cukuplah kita bagikan kepada tiga ekor kambing tu jadi 21 orang kan. Okey. Jadi kita bagikan macam mana? Kita bagikan biarlah orang yang peserta lebih banyak dapat. Kita fakir miskin ni kita bagikan 21 fakir miskin yang kita kena bagi. 21 fakir miskin yang kita kena bagi, maksudnya kena ada 21 bungkus yang kita kena letak dalam satu bekas. Ini dia wajib. Daripada 200 bungkus tu, 210 bungkus tu, 210 kilo tu, yang ada 300 kilo tu, maka bagikan 21 orang. Jadi 21 orang tu dah dapat 7 dan satu cukup dalam setiap satu bahagian tu, ulama sebut 28 aun ataupun satu uqiyah, lebih kurang tak sampai 100 gram. Kita kena bagi pada fakir miskin cuma 100 gram, tak sampai, lebih kurang kan? 100 gram ni sikit kan? Tak sampai 1 kilo, tak sampai 1, kita kan 1 kilo. Kita biasakan buat 2 kilo 800 gram kan. Ni 100 gram pun tak sampai. Buat bungkus, bagi fakir miskin, maka lepas kambing kita tu, atau lembu kita tu, cukup lah. Lebih tu kita buat kita. Tapi bukan dia kata salah, sebab cara Rasulullah dalam Sabilul Mu'tadin, pembahagian ini dibagikan kepada 4 cara. Tapi ingat mula-mula tadi tu adalah pembahagian melalui berapa tu tak dikira mana-mana. Kalau ada 24 kilo, sekilo 28 23 kilo, tak apa. Ataupun sekilo, 5 kilo, baki. Jadi betul 24 kilo, tu je. Jadi cara Nabi makan hati dan limpa. Cara pembagian paling baik. Dan daging semua Nabi sedekahkan kepada fakir miskin. Nabi buat 2 pembahagian. Nabi tak bagi hadiah. Nabi ambil untuk dia punya limpa hati dia, dan kemudian Nabi SAW sedekahkan semua kambing kepada orang miskin. Ini cara Nabi. Hebat tak? Hebat. Okey. Jadinya ketika mana saat disebut tiga ekor, maksudnya apa, dia punya kambing tu, maka diberikan makan hatinya dan kemudian selesai. Yang lain semua disedekah pada fakir miskin. Ini cara Nabi. Ini paling afdal siapa buat macam tu. Dia tak makan pun dagingnya. Nabi makan cuma hatinya je untuk dapatkan satu sunnah. Makan korban sendiri. Ambil limpa, ambil apa, makan. Dan dagingnya Nabi bagi. Ini hebat Nabi. Nabi ahli sedekah. Nabi tak nak makan pun kambing tu, kecuali dia ambil juga hati dia. Tapi ada juga kat tempat saya dulu, kat Taman U ni lah, sahabat saya Ustaz Rizqi Maidin. Dia cerita ada juga dulu waktu tu ada orang makan, dia punya makan ambil hati dia. Dia makan hati. Iaitu tu dia beli sebeli lembu. Dia ambil bahagian dia. Jadi masjid Taman U ni bagi 4 kilo. 4 bungkus lah, 4 kilo pada peserta. Jadi dia pun ambil, dalam lapar-lapar dia pun ambil bahagian dia 4 kilo. Lepas tu dia letak atas motor. Dia makan hati ni. Dia ambil atas motor. Lepas tu dia pun ambil balik, dia dah letak, dia pun pergi lapar lah. Tolonglah pergi lapar. Lapar. Biasalah lapar. Selesai lapar, selesai timbang, selesailah korban. Jadi dia pun balik lah. Dia pun balik, dia tengok kat motor dia tu dah tak ada dah kambing. Dah tak ada daging lah. Dia balik, tengok. Daging yang dekat motor dia tu dah tak ada kat bakul dia. Dia kena curi. Jadi dia pun balik rumah. Dia balik rumah kata, kita nak makan apa ke ni? Kita makan hati je lah. Dia bawa balik, makan hati. Hari tu dia makan hati je lah. Itu dia kisah, makan hati. Makan hati. Tapi yang Nabi ni makan hati sungguh. Memang hati tu, limpa hati. Tapi kat Taman U tu memang dia makan hati je lah. Tak ada daging, habis. Yilet. Jadinya Nabi makan begitu. Itu cara paling baik. Yang kedua, iaitu dengan cara dia apa? Dia makan daging sembelihan 1/3 dan disedekahkan 2/3. Itu paling baik. Dia makan sedikit dan sedekahkan. Dia makan, dia ambil dalam 1/3, iaitu 8 kilo dia ambil kat rumah dia. Lagi 16 kilo disedekah pada fakir miskin. Jadi 2 bahagian je dia buat kan.
Itu kedua. Yang ketiga, cara peringkat ketiga ni biasa orang masjid buat. Iaitu dia makan, ambil, dia bawa balik untuk peserta satu bahagian 8 kilo. Dia buat hadiah untuk 8 kilo untuk orang-orang yang tak meminta, sahabat-sahabat ke jiran-jiran. Dan 8 kilo lagi dia buat untuk fakir miskin. Ini biasa orang-orang masjid buat. Okey, faham. Yang keempat, dia sedekah pada fakir miskin sikit. Iaitu dia sedekah 100 gram. Daripada 24 kilo tu, 100 gram dia bungkus. Nak nampak banyak sikit, dia letak suap khabar. Dia letak suap khabar, bagi banyak sikit satu bungkus. Lepas tu dia berbagi kat fakir miskin. Ni saya punya ni. Saya lebihkan sikit ni. Patut dalam berapa kilo je, berapa gram. Tapi saya lebihkan sikit 200 gram. Dia bagi. Jadi lepas dah. Dia dah bagi, kambing dia lain siapa punya? Kambing lain semua dia punya. Dia bawa balik. Dia tak bagi mana-mana pun, dia bawa balik dan dia makan. Sampailah minggu-minggu depan, dengar-dengar, mana Hajah tu? Dia dekat ni lah, hospital lah. Dia dengar-dengar sakit darah tinggi, kencing manis. Dia banyak makan kambing. Jadi dia makan kambing ni sampailah kencing manis darah tinggi semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi pahala korban ni dapat tak? Pahala korban ni 100%. Keempat-empat bahagian ni 100% pahala korban. Yang kurang pahalanya adalah sedekah. Tapi keempat-empat cara pembahagian itu, empat-empat itu dipanggil sebagai pahala yang 100% korbannya. Sebab dia dah berkorban. Cuma pahala sedekahnya lah yang berbeza. Jadi saya kembali ulang balik. Yang pertama, cara pembahagian Rasulullah. Rasulullah makan hatinya dan kemudian dagingnya semua disedekahkan kepada fakir miskin. Yang pembahagian yang kedua, iaitu dia ambil 1/3 dan 2/3 diberikan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, 1/3 kepada dimakan sendiri, 1/3 dia bagi kawan-kawan dia, 1/3 lagi diberi kepada fakir miskin. Yang keempat adalah dia ambil, dia bagi pada fakir miskin satu bahagian dan yang lainnya semua dimakan. Yang keempat tu yang jangan buat. Kan? Dia ambil sikit, dia bagi 1 kilo je atau 800 gram je dekat fakir miskin tu, daging tu ambil. Lepas tu lebih tu semua dimakan. Yang ini jangan cakap saya ajar. Tiba-tiba Kak Amanira pun buat. Siapa ngajar ni? UKF. Sudah. Saya bagi tahu dalam kitab je boleh. Tapi bukan suruh buat. Suruh buat kedekut nak mampus. Dia bagi 1 kilo je. Yang lain semua dia bawa balik. Tapi kita ni pun sebenarnya betul. Ada orang bawa balik macam saya tu, saya korban, saya bawa balik. Semua kambing-kambing tu. Saya daging-daging saya buat. Sebab saya nak buat kenduri, nak buat makan-makan. Boleh ada orang yang dia bawa balik tu. Dia nak, Ustaz, saya nak semua Ustaz. Yang lebih ni saya bagi fakir miskin, yang saya bagi pada Ustaz. Kan? Baiklah. Lepas tu yang lain-lain dia bawa balik. Dia pun bawa balik, dia nak buat makan-makan. Dia nak buat jemput-jemput, buat tahlil, dia nak buat doa selamat. Dekat rumah pun dia tak makan kambing tu. Bukan dia makan kambing tu seorang, tak. Dia kalau buat balik pun dia nak masak, dia nak makan bagi jiran-jiran dia, nak bagi jiran di sebelah. Jadi sebenarnya dia nak bahagian dia tu bukan dia nak makan. Dia nak ambil tu untuk bagi pakcik dia bagi anak saudara dia, nak bagi jiran dia, sebenarnya gitu. Boleh faham Okey, jadi sikit Kak Nuriyah Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak saya beri semua duit peninggalan arwah pada saya. Jadi saya serahkan kembali duit itu pada anak-anak untuk buat korban dengan nama masing-masing. Boleh ke? Okey. Anak-anak beri semua duit peninggalan arwah pada saya. Okey. Setelah selesai kita buat, tapi wajib kita buat dulu untuk pusaka. Sebab kita bagi dulu berapa sebenarnya harta anak kita. Contoh harga 100,000 duit mak, duit ayah. Kita kena bagi dulu secara faraid. Dan secara faraid kita bagi, ada anak yang dapat 60,000. Ada anak yang dapat 20,000. Barulah kemudian anak-anak itu yang sedekah hadiahkan daripada kita. Itu tak apa. Tapi surah dia tahu berapa dia dapat. Berapa dia dapat dan harta dia yang sebenar. Harta dia yang sebenar. Dan kemudian dah dapat tu, kita atas kita lah. Nak bagi buat apa pun, tu duit kita dah. Anak kita bagi kan? Anak kita bagi tu dah duit kita.
Kalau duit kita nak buat apa pun boleh. Tapi kalau kita dah, dia bagi kat kita bagi kat dia balik, rugilah. Baik kita buat korban. Kita buat je korban. Tak ada masalah lah. Kita jangan buatkan untuk arwah pula. Kalau nak buat untuk arwah boleh pergi. Buatkan pergi ke wakaf Quran sebagainya, sedekah anak yatim dan sebagainya. Jadi itu di antara sedikit lah sebanyak pembahagian. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Mungkin pembahagian ataupun ada perbincangan korban yang boleh saya nak berbincangkan sedikit, insya-Allah. Okey. Ada soalan-soalan mungkin? Okey, wallahu a'lam. Zikri jangan ganggu ustaz ya dengan baik-baik ilmu ni. Oh tak apa. Saya tak ada masalah. Dia budak-budak ke, dia kanak-kanak ke. Tapi kadang-kadang kanak-kanak lagi best. Saya lebih best kalau ngajar. Sebab saya ni daripada sekolah rendah. Saya ni adalah guru selalu masuk motivasi pada sekolah rendah. Mana-mana sekolah rendah saya masuk. Jadi biasa masuk. Kadang-kadang pertanyaan dia kadang-kadang unik. Tengah-tengah cakap tu, sebenarnya Nabi Yaqub AS ketika Siti Hajar melahirkan anaknya adalah Ismail, anak Nabi Ishak, ketika mana dia ketika melahirkan anaknya iaitu dengan Siti Sarah, iaitu anaknya Yaqub, dan ketika Yaqub melahirkan ketika itu Nabi Yusuf. Dia tanya, Ustaz, Nabi Yaqub tu perempuan ke lelaki? Saya kata lelaki lah. Tapi kenapa lelaki boleh lahirkan Nabi Yusuf? Dia kata Yaqub melahirkan Yusuf. Kadang-kadang benda tu saya tak terfikir. Kalau ngajar kat orang tua, dia tak pernah soal benda tu. Tapi kalau ngajar budak sekolah rendah, punyalah banyak poin yang saya cakap. Yang itu juga yang ditanya. Okey lah, begitulah. Begitulah. Seronoknya. Okey, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah ada soalan-soalan lain mungkin dalam korban ni. Moga-moga kita dapat. Okey. Ustaz, kalau peserta tak ambil dan sedekah semua boleh tak? Ya Allah, sunnah dia ambil. Kalau dia nak jadikan pahala dia paling besar, dia kena ambil sikit. Boleh faham tak? Kalau dia nak dapatkan pahala yang paling tinggi, kerana Allah sebut dalam Quran surah Al-Hajj, fakulu minha, maka makanlah daripada daging korban kamu. Sedikit pun tak apa. Nabi sendiri makan. Jadi yang paling baik makan. Yang paling baik makan. Saya dah biasa dah. Sebab tu sampai malam pun kadang-kadang bila orang tanya saya kena jawab, jangan bimbang. Okey, Kak Ra siapa ni? Assalamualaikum Ustaz. Kak Rafiah. Okey, waalaikumsalam. Tapi nak tanyalah. Tapi kalau penuh korban hajat, tak boleh makan kan? Tak boleh ambil kan? Korban hajat tu korban wajib ke apa? Korban wajib lah. Korban wajib, korban hajat. Sejadah sama korban hajat. Korban ni lah nazar ke. Korban nazar tak boleh. Korban nazar tak boleh makan. Nazar memang tak boleh. Nazar tak boleh ambil. Betul lah, tanya betul lah. Betul. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Nazar, korban fardu, korban wajib, maka tak boleh ambil. Jangan makan. Okey, insya-Allah. Tapi satu lagi soalan yang mungkin kita nak tahu soalan dia, iaitu korban ni. Apa saya tanya tadi? Saya lupa. Saya. Zikri, apa cerita? Kalau korban boleh cukur rambut tak? Siapa yang buat korban, maka dia tidak boleh cukur rambut dia daripada start dia niat tu sampailah korban dia disembelih. Nampak tak saya ni? Misai saya tobal ya. Nogori panggil tobal ya. Jadi belum cukur lagi ni. Nanti bila sampai tarikh kalau korban tu disembelih, maka ketika itu barulah kita boleh cukur kita punya misai. Faham? Alhamdulillah. Okey. Lagi siapa? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam. Puak Jud. Ya. Ya, saya nak tanya sebab saya join lambat tadi. Sebab saya kan nak berniat korban pahala untuk arwah ayah saya. Macam mana cara niatnya? Okey, korban mesti nama akak lah pertama. Contoh nama akak, tak tahu nama akak apa, letak nama akak sebagai penama full. Biar nama kat kambing nama tu. Lepas tu yang niat untuk hadiah tu kita boleh niatkan bahasa Melayu pun tak apa. Nak bahasa Arab pun boleh. Allahumma ja'al kan.
wa taqabbal wa awsil sawaba. Sama je. Ya Allah, terimalah amalan ibadat aku, korban aku, dan aku hadiahkan pahalanya kepada almarhum arwah bapa saya. Itu tak ada masalah. Yang sebutlah, aku hadiahkan pahalanya. Dia sebut nama juga. Sebut nama juga. Sebut nama. Lebih baik kot sebut nama, sebab kita nak sedekah kepada dia. Tapi kalau tak sebut nama pun tak apa. Tapi kalau saya buat badal umrah, dilafazkan kan, atau diingat saja? Dia niat saja. Tapi kalau saya suka lapaskan untuk tenteram hati. Macam badal umrah, kan niat cukup kan? Tapi saya sebut. Kalau nak buat untuk arwah bapak saya sebut. Saya sebut. Saya sebut dalam lafaz sekali. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata, saja aku menunaikan umrah, saya kata. Badalan anil marhum Muhammad Anwar bin Qasim. Aku badalkan untuk Muhammad Anwar bin Qasim, wa ahramtu biha, dan aku berihram dengannya, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya baca tu sebab mententeramkan hati saya. Betul-betul saya masuk dalam ni, nama penuh dia saya baca. Jadi ada baiknya kita kalau nak hadiahkan, kita sebut nama dia sungguh-sungguh, ya kita dapat tenteram lah. Sebab tu saya punya cara dan para ulama mazhab Syafi'i, dia suka lafazkan. Lafazkan untuk lebih tenteram jiwa. Boleh faham tak? Bukan apa pun lafaz tak sunat je, tapi walaupun dia sunat je, tapi dia menenteramkan jiwa kita. Jadi kita sebut nama dia. Niat itu di masa hari korban tu baru kita. Tak. Waktu niat tu dah boleh. Waktu kita dah selesai korban tu, waktu dah korban dah selesai je, maka kita pun cakap, terimalah ya Allah pahala di sisiku, di sisimu. Lepas korban. Lepas tu dah selesai, dan aku hadiahkan pahalanya ya Allah kepada si mati. Boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Sama-sama. InsyaAllah. Okey, jadi dah 10 suku. Jadi insyaAllah kita pun nak baca. Satu lagi, Ustaz. Okey, boleh. Satu lagi boleh. Kak Wan dulu. Ada. Dah 2-3 kali nak masuk, tak lepas. Boleh, tak ada masalah. Saya boleh lihat je ni. Macam yang pernah saya lakukan, saya berkorban. Di surau tu dia beri 3 bahagian untuk satu orang, yang untuk apa, 3 bahagian bungkus lah, tak tahulah, setengah kilo ke 1 kilo ke, Allah Alam lah. Dia bagi kita 3 bungkus lah sebagai peserta. Lepas tu boleh tak Ustaz? Sebabnya kita ni kan jemaah, jadi semua jemaah kat surau ni semua dapat. Walaupun dia tidak berkorban pun dia dapat juga. Jadi boleh tak Ustaz, sebab yang ada pada kita ni 3 bahagian ni kita nak agih-agihkan ni pada anak-anak kita semua. Jadi kita rasa kekurangan. Boleh ke kita minta sebagai sebagai bagi jemaah? Tanda kita jemaah ke kita ahli penduduk? Dia sebenarnya itu teknikal. Sebenarnya saya pun benda ni nak komplain lama dah. Sepatutnya kalau kita buat korban, sebenarnya kena wajib serahkan kepada peserta. Sebenarnya masjid cuma boleh ambil upah daripada korban tersebut. Sebenarnya kalau ambil 700 kan, katakanlah lembu tu harga 700, harga satu bahagian. Tak apa, masjid ambil 150 tambah, jadi 850. 150 tu dah kira sebagai upah. Dah cukup sebenarnya. Sebenarnya dia wajib ambil upah saja. Sebenarnya daging tu semua adalah hak milik kepada pekorban. Dan saya buat waktu di impian mas sebelum ni, saya suruh dia buat begitu, dia ikut, alhamdulillah. Dan saya kata buat bakul untuk peserta, untuk peserta dah bagi semua, bagi peserta. Dan kemudian buat bakul, 3 bakul fakir miskin, bakul hadiah, dan satu lagi bakul upah. Upah ni apa tahu upah? Upah ni untuk orang yang melapar tu. Kan Nabi kata, janganlah bagi upah dengan daging. Tapi ambillah bahagian daripada kami. Masa bahagian apa? Bahagian yang diberi kepada peserta lah. Jadi peserta dapat, peserta yang letakkan pada fakir miskin berapa bungkus. Jadi yang hadiah berapa bungkus. Nanti dapat ada upah 500 bungkus. Kok ada suka sembelih ke, dia bahagian dia sendiri, dia boleh masukkan. Okey, saya buat macam tu. Tapi akhirnya alhamdulillah, bakul fakir miskin ada orang yang masukkan semua daging dia. Dia tak ambil, dia ambil sebungkus je. Hebat tak? Perancangan Allah malah lebih banyak dapat, sebab tak semua orang nak ambil semua daging tu. Jadi itu cara sebenarnya. Maka kita tak tekan dia, maka dia bagi semua daging. Dia tak ambil pun. Dia kata kalau saya nak makan daging, saya beli kat kedai. Saya beli kat Tapi cara akad tadi tu saya tak tahu, tu teknikal. Kita tanya dengan jemaah. Dengan teknikal surau.
Sebab tak ada masalah pun. Kita nak ambil daging tu semua. Dah hilang suara Ustaz. Daging tu semua nak ambil balik pun semua tak apa. Kita punya memang. Malah kita boleh halang untuk dia ambil kepada bagi orang lain. Ustaz, saya nak agihkan daging korban. Aha, ya Zikri. Macam mana nak agihkan daging korban? Agih kat daging korban, agih je lah. Ambil, bagi. Bawa motor, expire. Bagi kat orang miskin. Assalamualaikum. Tengok janda sebelah. Bagi. Ni daging korban saya. Settle. Bukan masalah daging korban. Ataupun post. Bagi dekat, minta alamat Ustaz Khairul Fahmi. Dekat mana? Nombor 2 Jalan 56. Hantar daging dekat JNT. Tak ada masalah. Itu sebagai hadiah. Wallahualam. Okey, tadi siapa Kak Anissa? Tak dengar Ustaz. Kak Anissa tadi. Masalah bonda web. Saya nak tanya Ustaz. Okey, kadang-kadang macam dekat jamaah masjid kita bila ada organizer tu nak buat, jadi kita akan senaraikan orang ni nak ambil berapa bahagian dan kita letak nama lah. Tapi pembayaran tu tak dibuat masa tu jugalah, macam kadang masa dekat-dekat ni baru kita bayar. Ada jemaah ni yang macam dia masih tak cukup duit nak bayar. Jadi kita ni yang ambil bahagian juga. Kan macam Ustaz kata lebih baik orang tu guna duit dia sendiri apa semua kan. Tapi dia ni memang dia berniat sangat dia nak berkorban. Tapi bila tak cukup, jadi kita ni yang ada lebihan kita sedekah kat dia. Kita tolong bayarkan. Macam tu macam mana Ustaz? Itu yang biasa je orang buat hari ni macam tu lah. Dia cuba untuk selamat. Tapi sebenarnya benda tu tak ada manfaat. Tadi manfaat pada orang yang buatkan tu lah. Yang bagikan duit tu. Sebenarnya dia yang dapat sebenarnya. Sebenarnya dia yang dapat sebenarnya benda tu. Tapi itulah nak cakap tadi, korban ni pakai duit sendiri. Tapi kalau orang belanja tu masih lagi tapi masih lagi disyariatkan. Tidak diharamkan dan tidak disalahkan. Ada. Para ulama cuma salahkan kalau buat kepada orang mati saja. Cara tadi tu, walaupun dia tak pernah Nabi buat, tapi ulama tak pernah bahaskan. Jadi boleh. Tak ada masalah, insyaAllah. Yelah sebab macam Ustaz, kita pun. penerangan Ustaz tadi, suara Ustaz putus-putus tak dengar. Oh ya ke? Penerangan Ustaz tentang soalan Kak Wan tadi tak putus-putus tak dengar. Jadi maknanya bolehlah kita minta sebagai jemaah ya Ustaz? Boleh. Alhamdulillah boleh. Ya, tapi kita difikirkan kan, buat apa lagi? You dah ada kan bagian you. Kenapa minta lagi? Macam itu pula dijawab. Jadi Kak Wan lepas ni masuk kat kandang senang. Buat kat kandang. Jangan buat kat masjid. Buat kat kandang, buat sendiri. Kan. Dapat hari ni kecil hati Ustaz. Tak ada saya berkorban kat situ lah. Memang kat masjid dia macam tu lah. Dia terikat dengan AJK kan. AJK ni macam-macam kan. Jadi begitulah. Kita hidup berkampung, berkawan. Jadi kita kena dengar banyak suara. Banyak suara. Tapi kalau nak senang, cara macam saya buat dengan keluarga saya buat kat kandang. Jadi orang yang dengar tu sebab dah ambil upah. Dia cuma dapat upah dan semua daging tu saya dapat balik semua. Okey, insyaAllah tadi yang tak dengar tadi tu, saya ulang balik. Yang lain dengar tak? Ustaz, tadi yang saya tanya tadi tu, sebab kita kan dah bagi duit tu kepada si Fulan ni, kita cakap duit tu jadi hak dia lah, dia nak pakai untuk apa pun. Maknanya kalau dia gunakan duit tu untuk buat berkorban, jadi dia macam hak dia lah. Bukan ke macam tu maknanya dia tu dah guna jadi duit dia sendiri? Itu boleh, tak ada salah. Sebab benda tu pun dalam kitab tak bincangkan. Jadi benda tu tak ada salah pun. Diterima. Cuma konsep korban tu ada hilang sedikit lah. Itu je lah. Kita pun kita niat pada hati kita nak belanja di korban sebenarnya. Kan? Belanja di korban. Cuma kalau kita bagi dia duit, dia tak buat korban, dia beli sport rim. Kita pun kecil hati juga. Tak Ustaz, sebab kita kenal kakak ni, dia macam korban harga 850. Dia tak cukup lagi 200 macam tu kan. Yang lain tu dia dah, kata orang Jawa tu nyicil tau Ustaz, sikit kan. Lepas tu dah tak cukup lagi 200 ni, kita nampak dia tinggal dia seorang je yang tak bayar lagi kan. Orang lain semua dah bayar, dah blue tick dah bayar. Jadi kita macam kita bagi tolonglah kat dia macam itulah. Boleh. Kan? Dalam kitab tak bincang benda tu, jadinya benda tu boleh. Dia tak bincangkan benda tu, jadinya benda tu boleh. Cuma konsep korban dikurang pahala sikit lah. Kurang 200 pahala dia. Itu je lah. Tapi moga-moga Allah terima pahala dia. Cuma benda yang sah, disah. Dia punya korban makcik tu sah akak tu. Itu je penting. Okay. Sebab yang tak sah ni cuma dia kalau buat korban untuk arwah saja.
Baik. Wallahu alam. Okey, insya-Allah. Jadi sama-sama kita terus untuk membaca surah Al-Mulk. Di Dubai pun ramai pergi ke kandang, betul. Banyak pilihan, seronok. Orang-orang kampung ni kadang-kadang dia tak nak pergi korban dekat kandang. Kalau korban kat kandang seronok, dapat semua. Kita punya daging korban, kita nak bagi jiran kita sedikit tau. Boleh kita bagi sendiri. Sedap. Bagi-bagi makcik-makcik kita, mak saudara, anak saudara. Jadi silaturahim lagi kuat apabila kita bagi sendiri. Kita ada dalam karangan kita ni ada 40, 30 plastik. Seronok nak bagi kat orang sebelah. Assalamualaikum. Ni korban. Ni dapat 3 plastik je. Allah. Jadi boleh buat lah. Kat masjid, saya buat kat masjid tak ada masalah. Tapi kalau buat sendiri pun saya buat. Wallahualam. Jadi insyaAllah itu di antaranya. Okey, insyaAllah. Walaupun kita korban satu bahagian je, Ustaz. Ya betul. Buat Satu kat bahagian ladang, kan walaupun kita 14 kilo. korban satu bahagian je. Satu bahagian kan 14 kilo kan? Kan? Contohlah dalam bahagian tu 90 kilo daging. 90 kilo, kalau bagi dengan, contoh 90 kilo standard lah. 90 kilo, bagi 7 berapa dapat? Bagi 7. Kan? Dapat 12, dapat 13 kilo. 13 kilo ni kita bukan bungkus 1 kilo. Kita kan bungkus, itu kan daging yang full. Ada dagingnya, ada dia punya ni kan daging full 13 kilo. Tapi dia punya tulang belum kira lagi tu. Okey, tapi tulang tak masuk lah. Cuma 13 kilo tu kan kita buat lebih kurang dalam 650 gram. Jangan buat sekilo-sekilo. Buat 800 gram. 800 gram. Besok orang buat 800 gram gitu. Jadi dapatlah lebih kurang dalam 16 bungkus. Atau 17 bungkus. 17 bungkus ni lah kita buatkan banyak orang boleh dapat. Kalau 4 kilo macam mana tu? Apa? Zikri? Kalau 4 kilo macam mana tu? Kalau 4 gram macam mana? Kau pergi beli timbang kat kedai, kau pergi timbang 4 gram tu. Beli timbang, kalau letak 4 gram, dapat 4 gram, 4 kilogram, ambil. Tu je, senang beli timbang. Beli timbang. Ada timbang tak, Fikri? Pandai. Ada timbang tak? Ada. Ada, Alhamdulillah. Kau hebat lah. Makcik-makcik sini pun tak ada timbang. Kau ada timbang. Okey lah tu. Okey, wallahualam. Jadi insya-Allah kita bersama-sama baca surah Al-Mulk pada malam ini. Saya tadi tak berapa sihat, tapi lama-lama layan Fikri ni badan saya makin sihat pula. Insya-Allah. Ahli syurga Fikri ni. Fikri, insya-Allah sama-sama kita masuk syurga Fikri. Okey, wallahualam. Tak banyak dosa macam kita ni. Saya ni Allah dosa banyak. Tu sakit ni. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selangi dengan bacaan surah Al-Fatihah dan sahabat-sahabat kita untuk menunggu baca surah buka Al-Mulk. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة وشفاعة في القبر يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم
تقبل يا كريم. إن شاء الله. تقبل يا Karim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Jazak Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz beri pencerahan hari ini, kita boleh mendapat kefahaman, tambah ilmu kita, dapat ibrah daripada apa yang Ustaz terangkan. Terima kasih atas pencerahan hari ini Ustaz. Amin. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hingga ke isyak ni, masya-Allah. Ustaz sikit Iban kuliah untuk esok. Kuliah subuh kita besok 6.45 pagi bersama dengan Al-Fadil Imam Muda Muhammad Haris bin Daniel. Al-Fadil Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan selawat kasidah. Kuliah duha bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, dengan tadabbur surah Al-Baqarah pada pukul 8.30 pagi, dan kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa 8.15 malam dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surah Ta'az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.